Setelah secara hari ini kita akan belajar mengenai koordinat sistem dalam AutoCAD. Mula-mula kita tengok dulu interface untuk AutoCAD. So, kita perkenalan dengan panel-panel untuk AutoCAD dulu. So, sini adalah status bar di mana kita setkan shortcut dia. Atas tu, yang atas sekali ada ribbon, lepas tu ada panel. So, untuk yang ini kita tak mau cerita banyak dulu. Nanti bila kita go through one by one, baru kita tengok apa kegunaan setiap panel dan command dalam sini. Okay, so hari ini kita akan belajar sistem koordinat dengan AutoCAD. So ada 3 jenis sistem koordinat dan 2 jenis yang gunakan shortcut tu. So absolute, relative, polar. Lepas tu ada 2 kaedah yang shortcut tu, iaitu snap grid dan auto. So kita mula dengan kaedah absolute ataupun mutlak. Untuk kaedah ini kita sentiasa refer pada 0,0 sebagai rujukan dia ataupun origin dia. So untuk lukisan ni, first kali apa pelajar kena tahu? Pelajar kena tahu setiap koordinat bagi setiap titik yang tersebut. Okey, so sini ada 4 pucu. So pelajar kena dapatkan koordinat untuk setiap pucu sebelum pelajar boleh melukis segi 4. So ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, keempat. So titik pertama adalah origin dia, so dia adalah 0,0. So dia adalah matematik sistem koordinat yang kita belajar masa form 4 ataupun form 3. So titik kedua, koordinatnya X bertambah, X adalah 100, and then Y adalah 0. Sistem koordinat lah. Selepas tu kita tengok pada titik ketiga. Titik ketiga kita tengok koordinat dia. So X 100, and then Y pun 100. Okay, next titik keempat kita. Titik keempat, di sini nampak X kita 0, Y kita 100. So dengan ada 4 koordinat ini, baru kita boleh melukis peta ini. So untuk apa-apa drawing dulu, kita belajar first command kita, iaitu command line. So dia mesti ada command, barulah kita boleh masukkan koordinat ini. So mula-mula command line, ataupun pelajar boleh klikkan pada panel tu untuk line. Lepas tu selepas line, tekan enter. Lepas tu pelajar masukkan titik pertama, koordinat dia 0,0. Lepas tu siap tu masuk yang kedua, ke sini masukkan kedua, enter. So saya akan show ini dulu, nanti saya akan tunjuk gunakan software. So, yang penting pelajar tahu dulu. So titik ketiga masukkan 100,100. Lepas tu tekan enter. And then last kali masukkan 0,100, and then enter. So sebelum kita melukis petak tu, kita mesti ada command line tu. Sama ada pelajar mau type ataupun pelajar boleh klik ke atas lah. So sentiasa refer pada command box tu untuk tahu apa. So start pertama adalah 0,0. Sekiranya pelajar tengok ini berlaku, pelajar guna scroll mouse itu, scroll ke bawah
untuk masukkan lukisan ke dalam skrin. Kan dia di luar skrin, so kita gunakan scroll mouse kita untuk masukkan kosong-kosong dalam skrin. So sekarang baru dia masuk ke dalam skrin. Okay, so tekan line, kita tekan line balik, masuk ke titik pertama balik 0,0, enter. Lepas tu kita masukkan titik kedua, gunakan sistem koordinat absolute lah. So, kedua adalah apa? So yang kedua adalah 100,0. Lepas tu tekan enter. Okay, sentiasa refer dekat bawah tu, tengok apa berlaku. Dia kan pelajar nampak kecil kan, so pelajar gunakan scroll mouse untuk besarkan dia, scroll ke atas untuk besarkan, scroll ke bawah untuk kecilkan dia. Okay, dia untuk pindahkan dia, pelajar tekan scroll mouse tu, boleh pindah kiri ke kanan. So kita pergi ke titik ketiga kita. So titik ketiga kita 100,100, enter. So dia akan pergi atas tu. Lepas tu yang last kali, koordinat yang last kali adalah 0,100. So kita masukkan 0,100 untuk dapatkan titik yang last ini. Okay, so last kali pelajar sama ada pelajar mau tekan C enter untuk close, ataupun pelajar type balik 0,0 baru dia berpatah balik ke keadaan asal tu, enter. Sekarang dia balik ke keadaan asal 0,0, dia balik ke keadaan asal. Lepas habis tu pelajar tekan enter, maksud dia sudah habis command tu. Okay, so sekarang kita tengok kaedah kedua, itu kaedah relatif. So dalam kaedah relatif, dia hanya tulis apa yang bertambah. Contohnya X bertambah ataupun Y bertambah ataupun kedua-dua yang bertambah. Dia tidak refer pada origin lagi. So untuk contoh ini, kita start satu point, kita start daripada 0,0. Okay, dia punya format dia adalah macam tu. Alias X bertambah berapa, Y bertambah berapa. Okay, ini adalah X, ini adalah Y. Okay, dia tidak refer pada origin. Dia tak perlu ambil sistem koordinat macam tadi. Tak perlu ada setiap point. Pelajar hanya perlu tahu apa yang bertambah saja. So untuk drawing ini kita perlu ada command line juga untuk starting. Kita start daripada point ini. So first kali mesti ada command untuk line, barulah kita dapat lukis petak tu. Line enter. Lepas tu kita start 0,0 ataupun pelajar boleh guna mouse klik mana-mana dekat skrin anda. So ini bila kita line yang ke sebelah kanan tu, pasti apa bertambah? Pasti X atau Y. So pasti X kan. So pasti X bertambah. So menggunakan command tu, dia adalah alias. Lepas tu X bertambah 100. Y ada tambah tak? Tiada penambahan kan. So tiada penambahan, so pelajar letak dia kosong sahaja. Okay, so kita pergi pada line kedua, sama juga guna kaedah relatif, kena ada alias. Ini naik ke atas, Y yang bertambah, X tidak berubah, so X adalah kosong, so Y 100. Dia tak sama kaedah absolute tadi ya. Lepas tu yang ketiga, line ketiga, dia sini, okay. Yang ketiga pelajar kena tengok dalam ini dia ke sebelah kiri. So kalau pasti X dia ke sebelah kiri, dia mesti dalam nilai negatif. Di kanan positif, bila dia lukis dari kiri ke kanan ke kiri, dia mesti negatif. So di sini nilai dia adalah negatif 100 sebab dia pusing ke kiri. Okay, 100. Lepas tu Y tiada perubahan. Okay, and then yang seterusnya adalah line ke bawah. Masih masukkan command juga, line ke bawah, alias X tidak berubah, Y negatif 100. Sebab Y kena atas positif, Y turun bawah positif. Ataupun pelajar boleh letak shortcut key C, enter. Sekarang kita beralih kepada software. So mesti ada command untuk line dulu sebelum kita boleh buat peta tu. Klik line, lepas tu tengok command bawah, dia cakap specified
So saya klik mana-mana lah. Saya tidak start kosong-kosong. Kalau start kosong-kosong pun boleh, tak ada masalah. Okay. And then saya masukkan command yang format command yang kita letak tadi. So dia mesti alias 100, 0. Jadi dia akan pergi ke kanan. Okay. Zoom masuk nampak. Lepas tu yang kedua, line naik atas. So line naik atas paksi Y yang bertambah. So command dia adalah apa? Line. Okay, untuk line ke atas tu, bila kita lukis atas, paksi Y yang bertambah. So paksi X 0,100. So line akan naik ke atas. Okay. Seterusnya kita line yang ketiga adalah line yang ke kiri. So line kiri kena ingatlah, paksi X berkurangan sebab dia pusing sebelah kiri. Jangan salah, kalau pelajar letak positif, dia akan line akan pergi ke sebelah kanan. So kita masukkan command dia. So masukkan command dia mesti start dengan alias negatif 100 sebab dia pergi sebelah kiri, X ke sebelah kiri 100, lepas tu koma, Y tidak berubah, 0. Enter. So, dia akan pusing ke sebelah kiri. Okay, line bawah sekali, alias. Mesti ada alias 0, negatif 100. Sebab Y ke bawah, dia mesti negatif 100. So, selesailah lukisan kita. Okay. Kita ada beberapa nampak jelas petak tu, tapi kalau ikut step by step, pelajar akan dapat lukis lah. Sistem koordinat yang ketiga adalah jenis polar. Untuk polar, semua garisan yang sereng ataupun sengit, kita kena gunakan polar. Yang asalnya kita ada sudut, kita boleh buat. So tengok pada carta yang sini, macam mana pengiraan sudut dia. So bila ke sebelah kanan ikut paksi S, dia adalah 0. And then yang ni 30. So dia ikut pusingan ni lah. So sentiasa kira start daripada paksi X. Semua garisan sudut dia best start daripada paksi X untuk pengiraan dia. So first kali dia mesti ada alias jarak, lepas tu lebih kecil daripada sudut. Ini adalah format dia. First kali adalah magnitude ataupun jarak yang ada arah, magnitude dia. Lepas tu belakang adalah sudut. Sudut bermula daripada paksi X. Okay, sentiasa refer paksi X lah, jangan salah. So untuk drawing ini, kita akan buat drawing ini juga, jadi sama supaya pelajar dapat nampak beza dia. Mesti start daripada command line. Line kita start di 00 pun boleh, ataupun pelajar boleh klik mana-mana pun boleh lah. Sebab ini bukan kaedah sudut. So saya start 00, lepas tu tekan enter. So untuk line ni kita tahu jarak dia adalah 100. Sudut dia, so kita refer pada paksi X tu, kita dapat tahu dia adalah sama dengan paksi X ataupun sudut dia adalah 0 lah. So first masukkan jarak, lepas tu dia punya format tu basic lah, lebih kecil daripada sudut dia. Kita tengok balik sudut dia sama dengan paksi X. Nampak paksi X tu, dia adalah 0. So sudut dia letak dia sebagai 0. Okay, lepas tu enter, dia akan buat line tu. Line kedua sama juga, alias 100, jarak dia sama, lebih kecil daripada berapa, so kita refer pada carta kita sebelah tu 90. So kita letak dia 90. Okay, seterusnya untuk line yang ketiga tu yang ke sini. So untuk yang kaedah ni dia tak ada negatif lah, dia cuma sudut dia berubah saja. So sudut dia adalah 180. Untuk last sekali, pelajar boleh letak C untuk close, ataupun pelajar mau letak alias pun boleh juga. Dia ada dua kaedah lah. Macam tadi, kita mesti start dengan command line dulu. So untuk garisan pertama, alias 100 lebih kecil daripada sudut dia 0, enter. Dan ke atas, alias 100 lebih kecil daripada 90 untuk sudut dia, enter. Seterusnya yang line ketiga sama juga, sudut sudah berubah, jarak dia tetap sama,
alias 100 lebih kecil daripada 180. Enter. And then last kali pelajar boleh close ataupun pelajar boleh masuk juga command dia lah. Okay, itu saja. Di sini ada satu contoh lagi untuk soalan polar. Supaya kita mau biasakan dengan pengiraan sudut dia. So, di sini pelajar kena kira lah apa sudut untuk setiap garisan itu. So, sini ada dibagi 45 ini. So, ini 135. So, pelajar kena tahu berapa sudut dia. Sentiasa refer pada pasti X lah. Setiap garisan kamu sudut dia, untuk yang ini sudut dia sentiasa rujuk pada pasti X. Kalau tak, dia akan pergi arah yang salah. Untuk soalan ni, setiap garisan masih sama 100 kali 100. Okay, untuk soalan ni, apa-apa drawing mesti start dengan command dulu. So, command kita gunakan adalah line, enter. Lepas tu kita start dengan satu point lah. Pelajar mau klik mana-mana boleh. Tapi untuk ini saya start daripada 0,0 lah. Okay. Untuk line pertama ni, so kita gunakan command dia untuk line pertama ni. So dia adalah standard command kita. Dia mesti start daripada alias. Jarak dia 100. Dan lebih kecil daripada, kita tengok pada sudut dia tu. Sudut dia start dari pasti X adalah 45. So pelajar letak 45. Lepas tu tekan enter untuk confirm. Lepas tu kita pergi kepada line kedua. Pada line kedua itu sudut dia sentiasa refer pada paksi X lah. So jarak 100 lebih kecil daripada, and then daripada paksi X, sudut dia adalah 135 ke arah garisan tu. So kita letak 135. Okay. Sekiranya salah, pelajar boleh tekan U untuk undo. And then command dia tak putus lah, dia akan sambung balik daripada tadi. Okay. Sekiranya pelajar buat salah lah. And then yang ketiga ini kena kira sikit berapa sudut dia. Keempat tu kena kira berapa sudut dia. Itu melibatkan sedikit pengiraan lah. So untuk line ketiga, sama juga asal dengan alias 100. Sudut dia berubah sikit. Sudut dia kita tahu dia adalah 180 tambah dengan 45. 180 tambah dengan 45. So dia adalah 225. Yang keempat, alias 100. Dan sudut dia anda tengok sini adalah 45. So untuk sedang kira, kita gunakan 360 minus 45. So lengkaplah kita punya drawing bila kita masukkan semua command ni. So drawing kita lengkap sudah. So lepas ni saya tunggu menggunakan software. So untuk drawing kita di software, so saya start di mana-mana saja. Pelajar mau start di 00 pun okey, tak kisah. Okay. So first alias 100 lebih kecil daripada 0. Bukan 0, sorry. Lebih kecil daripada 45 untuk dapatkan sudut 45 tu. And then second line tu adalah alias 100 lebih kecil daripada sudut dia berapa? 135. Enter. And then seterusnya adalah alias 100. Pelajar tengok pada kita punya slide sebelum ni lah. Alias 100. And then 225 kan sudut dia. Okay, line ketiga dia koordinat dia alias 100 lebih kecil daripada 225. Seterusnya yang garisan keempat tu alias 100 sudut dia 315. So, tekan enter. So, pelajar akan dapat lukisan yang lengkap lah. Lepas tu untuk confirm dia, pelajar tekan enter. So untuk kaedah keempat ni, dia bukan sistem koordinat, dia adalah shortcut yang gunakan command yang dalam sistem kita lah. So kita ada onkan grid dan snap. Grid adalah macam kertas graf. Lepas tu snap adalah dia tangkap
kertas graf tu. Okay, dia kena combine bersama. So kita akan cuba buat latihan ni dengan jarak ni. Ini sekadar untuk PMP lah, untuk pelajar, pemahaman pelajar. Gambar dia tak kisahlah apa-apa gambar tu. Tapi so kita pergi screen bawah sekali, pelajar nampak dekat bawah sekali ada grid, tepi dia ada snap and grid lah. So pelajar kena onkan dia. Untuk setting kita klik tepi ni untuk snap setting. Tapi untuk latihan ni pelajar tak perlu setting lah, sebab kita gunakan yang default setting. Dalam default setting dia adalah 10x10. Maksud dia besar kertas grid itu adalah 10x10, dan snap pun kita samakan dengan grid supaya kita boleh tangkap 10x10. Ini setting tak perlu lah, kita guna saja apa yang dalam sistem itu untuk lukisan kita. Okay. So boleh zoom masuk sampailah petak yang paling kecil, iaitu petak 10x10. Selepas tu gunakan command line, lukislah mengikut shape yang kita buat tadi. Disebabkan grid dengan step kita tangkap slow-slow, so pelajar hanya klik saja ikut shape yang kita pada drawing kita tadi. So, klik saja. So kita titik tu kita klik saja, pastikan shape dia betul sajalah. Kalau pelajar salah, pelajar undo saja. Klik shape dia. Paparan sini tak berapa jelas, so dekat komputer pelajar akan lihat lebih jelas lah. So resolution sini mungkin tak bagus. Okay, dia akan ada shape yang macam logo itulah. Okay. So kaedah kelima ini bukan sistem koordinat, tapi dia adalah kaedah shortcut lah AutoCAD. So dalam kaedah ini onkan auto dan masukkan nilai. Pelajar hanya perlu tujukan mouse. So pelajar hanya perlu onkan auto dekat bawah, ataupun shortcut key dia F8. So, klik, kalau dia warna hijau muda tu dia adalah on, kalau dia tak ada warna tu dia adalah off. So onkan dia. Lepas tu kita buat lukisan yang kita maulah. Okay. So contohnya pergi segi 4 tadi, line, command untuk line, klik mana-mana titik untuk bermula. Lepas tu pelajar hanya perlu tujukan mouse ke arah mana lukisan kita mau pergi, ke atas ataupun ke mana. Pelajar hanya perlu masukkan nilai saja. Lepas tuju arah, lepas tu masuk nilai saja. Okey, untuk kaedah ini dia tak boleh lukis garisan yang ada sudut lah. Dia untuk semua yang 90 degree ataupun 0 degree. Okey. Pelajar boleh cuba untuk lukiskan petak tu. So, tujukan mouse, masukkan nilai sahaja. So untuk ini saya akan lukis lambang untuk tambah. So setiap titik dia ada 100. So 100, lepas tu saya tujukan mouse ke atas pula, saya masukkan nilai 100. Saya hanya gerakkan mouse dan masukkan nilai sahaja. Sebelum masuk ke atas lagi, 100 lagi, enter. Masuk ke kiri, 100, enter. Pelajar boleh cuba tu, pastikan auto di bawah tu di on tu. Okay. Masuk, tujukan mouse, masukkan nilai. So, sampai akhir pelajar akan dapat shape ni. So mungkin paparan yang screenshot saya tak berapa jelas, pelajar kena imagine sikit lah. Okay, itu saja. Auto adalah kaedah yang paling senang kalau dia untuk garisan lurus.